Baik, salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli bersama rakan tugas saya Hafizah Azaman, dan kali ini kita ingin menceritakan ataupun kita ingin berkongsi mengenai topik kesihatan lelaki, iaitu kita memperincikan kepada kesedaran mengenai kanser prostat ini. Fizi, kita tahu sekarang telah pun memasuki bulan November dan semestinya bulan ini menjadi satu bulan yang sangat penting sekali bagi golongan lelaki kerana kita melihat kepada beberapa kempen yang sebelum ini kita memperincikan mengenai kesedaran terhadap kesihatan lelaki, dan Movember sebagai contohnya yang telah pun luas dijalankan di seluruh dunia yang memperincikan mengenai kesedaran kesihatan lelaki pada bulan November setiap tahun. Dan kesedaran kesihatan ini termasuk menekankan mengenai kesihatan mental, kecergasan, begitu juga bagi penyakit lain seperti kanser prostat. Dan kita akan memfokuskan kepada kanser prostat yang semestinya tidak asing lagi bagi golongan lelaki ini, yang penyakit ini dilihat sebagai pembunuh senyap. Dan mengikut laporan pendaftaran kanser kebangsaan Malaysia, lebih 60% kes kanser prostat di negara ini didiagnosis pada peringkat sudah serius, iaitu pada tahap 3 dan 4, Fizi. Ya, betul tu. Dan sebagai itu, kita di Malaysia ini ada usaha untuk menyedarkan ramai, terutama sekali golongan lelaki. Kaum lelaki, ini untuk anda. Apa yang perlu anda tahu berkenaan dengan kanser prostat. Buang segala stigma. Ini adalah topik perbincangan untuk kita faham dengan lebih lanjut mengapa ia digelar sebagai pembunuh senyap. Dan untuk itu, sebenarnya Tabung Amanah Kanser Urologi Universiti Malaya UM melancarkan kempen #Only Men Can. Apa perkara perempuan tak boleh buat? Inilah cerita dia. Okey, untuk bercakap dengan berlanjut mengenai perkara ini, kita bersama dengan tetamu istimewa secara eksklusif kami bawakan kepada anda pakar urologi Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Ong Teng terima kasih doktor atas kesudian bersama dengan kami di awal pagi ini untuk kita bincangkan topik ini sebenarnya serius. Tapi golongan lelaki terutama ialah kita sendiri mengakui stigma tu, ego kita kadang-kadang membuatkan kita sukar untuk berbicara dengan rakan-rakan, keluarga dan sebagainya mengenai topik ini. Jadi untuk memahami secara asas disebabkan oleh stigma ini, kita sebenarnya ramai tak faham kanser prostat. Apa itu? Secara asasnya ramai lagi tak faham. Jadi kita nak minta doktor terangkan kepada kita semua penonton Astro Awal ni, apa secara asasnya kanser prostat ini, di mana ia boleh berlaku, apa punca-puncanya. Ya, okey. Terima kasih. Untuk memahami penyakit kanser prostat, I think paling penting kita faham di mana kelenjar prostat itu. Ramai kita tak faham. Bila saya muda masa tu, saya pun tak faham mana kelenjar prostat itu. Fungsi pun kita tak tahu. Fungsi pun tak tahu. Sebenarnya kelenjar prostat itu khas untuk lelaki. Jadi hanya lelaki saja ada kelenjar prostat. Kedudukan dia di bawah pundi kencing. Katakan ni pundi kencing. Jadi dia tumbuh di bawah pundi kencing. Fungsi kelenjar prostat ialah menambah volume, isi kandungan dalam air mani. Dia fungsi yang paling penting untuk itu, supaya dia air mani kita cukup, volume kandungan dia cukup lah. Itu yang fungsi yang paling penting. Untuk orang muda ini sangat berguna lah. Tapi bila umur meningkat, ada masalah dia. Kelenjar prostat tu bila umur meningkat, dia tak mengecil. Dia kadang-kadang jadi semakin besar. Bila dia jadi semakin besar, itu jadi timbulkan masalah lah. Dia duduk di bawah pundi kencing. Kalau dia tumbuh semakin besar, mungkin dia akan sangkutkan salur kencing. Pasal salur kencing dari pundi kencing, dia akan melalui kelenjar prostat. Kalau prostat jadi besar sangat, mungkin akan mengakibatkan tekanan lah kepada salur kencing. Tapi biasanya bila kelenjar prostat jadi semakin besar, dia bukan kanser. Dia satu unsur dari orang jadi semakin tua lah. Ada ubat-ubatan atau pembedahan yang boleh menyelesaikan masalah ini. Tapi kadang-kadang ada orang yang kurang bernasib baik, dia dapat kanser juga dekat kelenjar prostat. Jadi itulah biasa berlaku kepada orang yang usia dia lebih tua sikit lah. Jadi tujuan kita adakan kempen adalah supaya meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang prostat kanser ini.
supaya kita boleh kesan dia lebih awal lah. Pasal kalau dia dikesan lebih awal, senang kita rawat. Kalau lewat sangat, dia ada susah sikit. Dan mungkin doktor dapat terangkan kepada kita semua secara ringkasnya mengenai simptom ataupun tanda sekiranya seorang lelaki itu dijangkiti kanser prostat ini, dan sebenarnya bagaimana kita nak bezakan sama ada ia ni adalah kanser prostat ataupun mungkin ada penyakit-penyakit lain sebenarnya. Ya, betul. Jadi simptom dia lah. Kalau ini punti kencing, ini kelenjar prostat. Kalau ada kanser tumbuh dekat kelenjar prostat, apakah simptom dia? Kalau dia kanser tu kecil, mungkin dia tak ada simptom. Pasal kecil sangat, dia tak cukup besar untuk memberi tekanan kepada saluran kencing. Ini yang kata senyap-senyap dia ada Betul. pembunuh Dia, senyap. dia senyap-senyap tapi dia buat kacau lah lain hari. Tapi ada cara kita boleh kesan dia. Itu untuk khas untuk lelaki umur melebihi umur 50 tahun. Biasa kalau lelaki kurang dari 50 tahun, jarang dapat kanser prostat. Tapi keberangkalian dia akan meningkat bila umur meningkat, selepas umur 50, 55 lah macam tu. Biasa kalau umur dah lebih 50, 55, kita galakkan dia pesakit lelaki pergi cek lah dengan doktor yang berdekatan. Doktor boleh buat dua perkara. Doktor boleh periksa, tengok kelenjar prostat tu dah besar ke atau normal. Memang ada cara-cara dia. Nombor satu. Nombor dua, ada juga ujian darah yang khas untuk kelenjar prostat. Untuk pengetahuan, nama ujian tu PSA. Prostate Specific Antigen. Erti dia akan test unsur dalam darah tu yang khas untuk prostat. Kalau bacaan PSA tu tinggi, mungkinlah pesakit ada kanser. Tapi kalau dia rendah, kemungkinan dapat kanser tu kurang lah. Jadi lepas ujian darah tu, doktor akan cek lah. Tengok betul-betul ke ini bacaan ni ada kanser ke tak atau tidak. Jadi dua perkara ni, pemeriksaan dengan ujian darah. Dua-dua boleh membantulah pesakit dengan membantu doktor. Tadi doktor ada cakapkan yang kebanyakan yang mengalami kanser prostat ini satunya mereka golongannya yang telah berusia. Ya. Ada tak kes-kes dikesan pada peringkat awal golongan muda, dan kalau tadi doktor sarankan untuk membuat screening dan sebagainya, ada tak garis panduan di Malaysia ni umur berapa lelaki disarankan untuk mula membuat screening? Ya, okey. Untuk soalan ni, adakah pesakit yang kurang dari umur 50, orang yang muda dapat prostat kanser prostat? Itu memang ada, tapi jarang sekali. Tapi kalau ada, mungkin dia ada genetik dia. Mungkin keluarga dia ada genetik yang senang dapat kanser prostat ini. Kalau keluarga ada ahli keluarga yang ada prostat kanser, mungkin kita kena saringan lebih awal lah. Umur 45 ke macam tu kan, kena buat awal. Katakan tak ada ahli keluarga yang ada kanser prostat, mungkin kita start saringan, mulakan saringan lepas umur 50. Selain tu tentang garis panduan. Siapakah patut kita saringkan, umur berapa kena saringkan, itu ada kontroversi sikit. Pasal dia tak ada kata sepakat antarabangsa. Ada negara cakap kita patut saring. Ada cakap you buat perlahan-perlahan. Jadi untuk sekarang kita biasa rujuk dekat Amerika Syarikat, US lah. Sekarang US dia cadangkan kalaulah kita nak saring, kita mula dari umur 55. Itu untuk Amerika Syarikat. Dia akan saringan 55 sampai umur 69. Dia lebih kurang umur 70 lah. Dia buat saringan setiap tahun atau selang-selang tahun. Ikut dua cara lah. Satu, pemeriksaan doktor. Nombor dua, doktor akan buat ujian darah yang prostat itulah, yang PSA itu. Itu cadangan dari Amerika Syarikat. Jadi terpulanglah bagi kita nak ikut cara tu atau buat cara kita sendirilah.
Okey, dan kita nak tahu dari segi puncanya. Mungkin tadi doktor memberitahu mungkin ada sejarah keluarga sebagai contohnya. Mungkin ada punca-punca lain kita melihat kepada dari segi gaya hidup kita dan juga pemakanan kita. Adakah ia mempengaruhi juga untuk kita mendapat penyakit kanser prostat ini? Ya, itu soalan penting lah yang kerap ditanya oleh pesakit. Tapi jawapan dia sekarang jawapan yang kerap kita terangkan adalah kemungkinan rasa dia tiga lah. Nombor satu genetik. Kalau ada bangsa-bangsa dia yang kerap kena mendapat penyakit kanser prostat. Di data di antarabangsa yang paling kerap tu adalah orang putih, western white, and the black, dari Afrika yang duduk di Amerika Syarikat, keberangkalian dapat kanser prostat tu tinggi. Tapi orang di Asia, keberangkalian dapat prostate cancer incidence dia kita ada kurang sikit banding dengan Amerika Syarikat, banding dengan United Kingdom, dengan Australia. Jadi kita rasa mungkin genetik itulah nombor satu. Nombor dua, kita fikir mungkin pemakanan. Mungkin pemakanan lah. Pasal mungkin kita makanan kita lebih kepada sayur ke high fiber ke, kurang daging ke, kurang yang high calorie tu, kalori tinggi yang berlemak tu. Mungkin itu akan membantu kita lah. And then nombor tiga tu cara hidup dan pencemaran alam sekitar. Mungkin kita tak tahu. Jadi ada beberapa unsur ni lah yang mungkin menyebabkan kanser prostat itu. Doktor, dalam masa yang sama kita nak juga tahu sekiranya kita dah dapat tahu kata kita ada kanser prostat, dia ada stages-stages dia tak? Dan kalau kata ialah lelaki kadang-kadang kita suka buat donor. Kalau kita buat donor, dia ada implikasi-implikasi yang akan kita terima ke? Ya, itu untuk stages dia lah, peringkat dia kan. Ada peringkat biasa, semua kanser dia ada 4 peringkat. 1, 2, 3, 4 tu kan. 4 yang paling kita serius lah, parah lah. Dah sudah merebak. Jadi nombor 3 dia merebak setempat lah. Dah merebak sekeliling prostat. Tapi belum pergi jauh lagi. Bila pergi jauh sudah 4 lah. Peringkat 1, 2 dia tak merebak. Dia hanya dalam prostat tu ajalah. Jadi mungkin pesakit tak ada simptom, atau dia mungkin rasa kencing dia slow, perlahan sikit, atau pergi kerap sikit. Itu simptom awal lah. Bila dah semakin merebak, tingkat peringkat 3 ke 4 mungkin akan sakit tulang belakang, bengkak kaki. Biasa dia kanser prostat dia suka merebak kepada tulang. Dia memang suka, dia ada jalan dia lah. Bila dia merebak dia suka pergi tulang. Jadi sakit tulang nombor 1. Ada yang merebak pergi limpa, limfatik. Jadi dia akan membuat kaki dua-dua belah atau sebelah bengkak. Itu stage apa? 3, 4? Dia stage 3, 4. Tapi semua tu ada cara kita mengesan, ada cara rawatan dia. Okey, baiklah. Kalau nak tahu berkenaan dengan rawatan, anda perlu tunggu selepas ini sebab kita nak berhenti dahulu rehat seketika. Baik, masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizi Azman. Kita membincangkan mengenai isu kesihatan lelaki iaitu kesedaran mengenai kanser prostat ini. Dan bersama kami di studio ketiga ini adalah Profesor Dr. Ong Ten Aik, merupakan pakar urologi Universiti Malaya untuk membincangkan mengenai isu ini. Doktor, tadi kita dah berbincang sedikit mengenai simptom dia, bagaimana agaknya kanser ini boleh merebak ke seluruh badan dan sebagainya melalui tahap-tahapnya, dan kita ingin mengetahui dari segi rawatannya. Setiap stage atau setiap tahap itu mempunyai rawatan yang berlainan. Mungkin doktor dapat jelaskan sedikit mengenai rawatan kepada pesakit kanser prostat ini. Dan yang pasti orang nak tahu, senang ke atau susah ke dapat rawatan ini? Alright. Okay, betul-betul. Ya, untuk rawatan kanser prostat dan semua kanser pun sekali, kena ikut tahap dia, ikut peringkat dia. Peringkat 1, 2 ke 3 ke 4.
Jadi sebelum kita bincang tentang rawatan, doktor kena screen lah kan, and then buat investigasi, ujian, tengok peringkat apa tu. Jadi untuk masalah prostat tu, dia biasa kita golongkan pesakit dalam 3 golongan. Satu, peringkat awal. Peringkat awal. Peringkat awal tu ialah penyakit tu tergandung dalam kelenjar prostat. Untuk itu biasa dia ada 4 cara rawatan dia, 4. Nombor 1 dan nombor 2 adalah ada kita cakap untuk aim for cure lah. Memang boleh sembuh sepenuhnya. Satu adalah mengikut cara pembedahan. Membuangkan kelenjar prostat. Pembedahan. Banyak cara dia lah. Nombor 2 itu radioterapi. Itu rawatan ikut radioterapi lah. Jadi pembedahan, radioterapi itu memang boleh. Ada kemungkinan boleh sembuh sepenuhnya. Itu tujuan kita untuk mengesan penyakit di peringkat awal. Tapi dia ada cara nombor 3, nombor 4. Nombor 3 tu adalah kadang-kadang kita kesankan kanser tu. Kanser dia mungkin dia sikit aja. Ada yang kanser dia walaupun dia digolongkan kanser, tapi dia prostat kanser yang kurang ganas. Ada juga macam tu. Kalau dia kurang ganas, dia sikit aja, kita boleh observasi. Tengok aja. Pemantauan. Kita boleh memantau, kita periksa darah setiap 3 bulan, 6 bulan dengan doktor. Tak semesti buat operation. Ini pesakit kena rajin lah. Kena rajin. Kena ada disiplin sikit lah. Saya rasa rakyat Malaysia memang berdisiplin. Boleh itu. Jadi ada nombor 4 ialah ada pesakit yang umur dah meningkat, dah sangat tua, atau ada penyakit yang lain lah. Penyakit jantung yang teruk, penyakit paru-paru yang teruk. Mungkin tak sesuai untuk rawatan apa-apa. Kalau tak sesuai, dah umur meningkat, kita tak kacau pun lah. Jadi untuk pesakit yang kanser yang ada walaupun peringkat awal, kita kira penyakit tu serius dan ada kita cakap ganas, kita akan buat pembedahan atau radioterapi. Yang kurang ganas, yang penyakit di sikit aja, kita boleh dipantaukan. Yang tua tak dibuat apa-apa. Sebab apa? Sebab risiko kalau buat. Ya, ada pasal mungkin ada komplikasi, ada kesan sampingan dengan pembedahan atau radioterapi lah. Jadi semua rawatan kena bincang dengan doktor. Kita tak boleh fikir sendiri apa ke ini baik ke ini yang mana yang baik. Jadi itulah peranan doktor dalam explain lah, diterangkan kepada pesakit. Besar tanggungjawab doktor ni sebenarnya. Jadi doktor pun kena pandai juga. Jadi doktor kena selalu meningkatkan kemampuan kita lah. Skill communicate untuk menerang kepada pesakit. Doktor, selain daripada rawatan tadi ada empat perkara lah yang perlu kita teliti dalam rawatan. Dalam masa yang sama, rakyat Malaysia ni kita begitu terkenal dengan budaya, tradisi kita, dan sudah pasti muncul mitos-mitos tertentu berkenaan dengan pelbagai penyakit sebenarnya. Jadi apa antara mitos-mitos kanser prostat ni yang sering menjadi perbualan ataupun tular, tetapi sebenarnya mitos ini perlu disangkal? Ya, yang paling penting bila dapat penyakit kanser ni, satu mitos tu adalah dia suka cuba perubatan herba yang tidak bukan diiktirafkan oleh badan-badan yang berkuasa lah. Orang memang cuba ni, dia tak mau dapat rawatan yang kita cadangkan. Dia lagi suka ubat herba. Ini tak kira bangsa. Melayu ke Cina ke India ke, dia ramai orang macam tu. Pasal dia rasa ubat herba tu kurang kesan sampingan. Maka pergi ke tradisional perubatan. Cara tradisional. Jadi dari pemerhatian saya, lebih dari 10 tahun merawat pesakit kanser prostat ini, tak pernahlah saya nampak pesakit yang sembuh pasal pakai ubat herba sahajalah. Walaupun kita harap siapa tahu kan ada herba special tu, dia boleh sembuh, makan tu sembuh, ada minum. Magic. Ada macam-macam iklan dia terus dia hilang. Tapi tak pernah. Tapi kita kesian juga nampak pesakit
Walau ada orang yang kata nak bantu dia ke, bagi ubat herba ke, macam-macam lah. End up habis duit macam tu je. Habis duit. Ubat-ubat herba kadang-kadang pun bukan murah juga. Ada yang mahal, kalau harga dia lebih kurang sama dengan ubat yang kita bagi dari hospital. Jadi selain dia tak jadi baik, tak jadi sembuh, lepas tu kehilangan wang juga. Doktor, kalau kita lihat kepada prostat ini merupakan salah satu daripada sistem reproduktif juga. Ya. Dan kebanyakan bukan saja rakyat Malaysia tapi saya kira seluruh dunia kebanyakannya ketika ini dari segi pasaran untuk ubat-ubat kuat ataupun ubat-ubat untuk tahan lama dan sebagainya, melihat kepada keperluan reproduktif itu sendiri. Adakah ia sedikit sebanyak akan menjejaskan kesihatan seseorang itu dan juga akan melibatkan ataupun akan turut mendorong kepada dapatnya kanser prostat ni, doktor? Ya. Ini dari segi rekomendasi cadangan dari Kementerian Kesihatan dan hospital-hospital adalah kalau ubat-ubat tu tidak diiktiraf oleh badan yang berkenaan yang meluluskan ubat-ubatan di Malaysia, memang tidak selamatlah dipakai. Memang kita tidak galakkan dipakai. Pasal kalau untuk lelaki tu kan, biasa dia golong dalam 3 kumpulan. Nombor 1 untuk buat badan kuat, erti dia ereksi lah. Dia kuat. Satu. Ada banyak ubat yang tiada jenama, dia beli dari internet semua. Kita memang tak galakkan. Satu lagi mungkin dia macam hormon. Hormon lelaki lah, untuk kuatkan badan, jadi tak mengantuk. Jadi itu pun kena, kalau nak pakai ubat hormon tu kena ikut rawatan cadangan dan pemerhatian dari doktor. Pasal ada kesan sampingan dia. Kalau hormon lelaki pakai banyak, ada orang takutlah mungkin itu hormon akan mengakibatkan kanser prostat. Jadi itu yang kita bimbanglah. Nombor 3 mungkin ada orang yang pakai ubat yang cakap ubat, actually dia mungkin dadah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Okey doktor, sebenarnya kita juga nak tahu berkenaan dengan kempen #OnlyManCan ini. Boleh doktor terangkan apa intipati rangkuman #OnlyManCan ini, tempoh berapa lama berlangsung, golongan sasarnya, objektif yang ingin dicapai dan bagaimana komunikasi secara menyeluruh itu dapat disampaikan melalui kempen ini supaya bukan saja kita di bandar ini yang tahu tapi juga masyarakat penduduk di luar bandar itu sendiri. Ya. Jadi objektif, tujuan kempen ini OnlyManCan. Kalau kita terjemahkan itu hanya lelaki lah, hanya khas untuk lelaki. Pasal ini penyakit prostat kan. Tapi perempuan pun tak boleh ignore sebab ini melibatkan pasangan masing-masing. Melibatkan suami dia, melibatkan ayah dia, kena ambil tahu jugalah, abang dia tu kan. Jadi dia kena tahu juga kan, perempuan kena tahu. Actually sebenarnya kita kalau perempuan boleh membantu menasihatkan kaum lelaki untuk mendapat saringan, mendapat rawatan, ini memang banyak berkesan lah. Jadi untuk kempen ini tujuan 2. Nombor 1, kita nak meningkatkan kesedaran dan pengetahuan rakyat Malaysia, tak kira rombongan bandar ke luar bandar ke, tentang adanya penyakit prostat ini, kanser prostat ini, supaya dia sedar. Sekarang tak sedar bagi doktor, pandangan doktor sekarang? Ya, ramai tak sedar. Kita ada buat survey, ada orang ada segolongan yang tak tahu di mana kelenjar prostat itu. Ada yang tak tahu hanya berlaku pada kaum lelaki. Jadi itu penting itu kita berikan kesedaran. Itu objektif yang paling utama. Pasal lepas ada kesedaran, kita boleh tahu umur berapa kena pergi buat saringan, rawatan macam mana. Sebenarnya rawatan semua yang terkini ada di Malaysia. Kita tahap rawatan, kesihatan di Malaysia memang kita setaralah dengan international standard lah. International standard taraf antarabangsa ni kan. Jadi ini objektif nombor 1. Objektif nombor 2 untuk of course untuk kesedaran kita buat bulan 11. Kita harap kalau kita boleh
membesarkan ya, Meluaskan inilah. meluaskan, meningkatkan kesedaran. Kita akan buat bulan 11 setiap tahun. Kalau kita buat macam itu. Objektif nombor 2 untuk 1 tahun dari sekarang, untuk beberapa bulan dari sekarang, kita akan menghasilkan modul-modul pengajaran dan pembelajaran untuk doktor-doktor. Sebab kalau pesakit datang masalah kelenjar prostat, kita kena buat macam mana. Jadi kita boleh meningkatkan kemahiran semua doktor untuk merawat, menyaring penyakit prostat itu. Baik doktor, mungkin sedikit nasihat dan juga harapan doktor melihat kepada kempen ini dan juga kita nak buangkan dari segi stigma lelaki yang kononnya malu untuk keharapan ataupun untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini akan mengibaratkan mereka ini sebagai akan membunuh diri mereka sendiri kerana mereka tidak memberitahu apa masalah kesihatan mereka kepada doktor dan sebagainya. Mungkin apa harapan dan juga nasihat doktor kepada kalau boleh saya tambah sikit. Betul macam Hafizi katakan, lelaki suka nak cakap mengenai perkara ini. Jadi sebagai masyarakat sekeliling yang ada sekeliling lelaki ni, anak-anak, wanita dan sebagainya, macam mana mereka boleh cuba create satu conversation ataupun perbincangan bersama dengan golongan lelaki untuk berbincang secara terbuka berkenaan perkara ini supaya taklah malu-malu segan-segan gitu kan. Kadang-kadang saya rasa kita malu, kita tak berani, tak mau menimbulkan perbincangan. Tabu topik. Ya, tabu topik. Pasal kita kurang pengetahuan. Bila kita sudah tahu penyakit ni ada, apakah ciri-ciri penyakit, rawatan memang boleh kita dapat, ada ujian yang boleh buat. Bila ada pengetahuan, mungkin kita akan lebih boleh menerima hakikat yang kita kena tampil ke depan untuk mendapat saringan dan rawatan. Jadi itu pengetahuan dari untuk kaum lelaki sekali dengan kaum perempuan jugalah dalam satu seseisi keluarga lah boleh dibincangkan. Pasal kita pengetahuan sudah meningkat. Jadi itu meningkatkan pengetahuan itu penting. Jadi kita pun faham kaum lelaki memang bila sampai nak pergi pemeriksaan kesihatan memang malu dibanding dengan kaum perempuan. Teman-teman, topik-topik berkaitan dengan penyakit-penyakit seksual dan sebagainya jarang dibincangkan dalam masyarakat kita. Ya, betul-betul. Orang biasa dia malu, tapi dengan pengetahuan, dengan kita forum-forum, dengan program macam Astro Awani ni kan, kita boleh membuangkan tebu lah yang berkaitan dengan topik ini. Jadi kita ada fungsi masyarakat juga. Tiga-tiga kita lah. Okey, baiklah, itu dia. Pertamanya perlu berfikiran secara terbuka. Ini khusus untuk golongan lelaki. Yang keduanya, orang sekeliling lelaki ini memainkan peranan untuk berbincangkan secara terbuka. Jangan rasa malu ataupun segar kerana ini melibatkan kanser. Semua orang nak mengelakkan daripada berlaku penyakit ini. Dan kita harapkan sedikit sebanyak perbincangan bersama dengan doktor sebentar tadi dapat sama-sama kita kupaskan, ambil pengajaran dan buang stigma tersebut. Kita berterima kasih kepada Profesor Dr. Ong Teck Aik, pakar urologi UM atas perkongsian itu tadi dan sedikit banyak membuka minda kita, Fizi. Yang pasti kena buat saringan awal kerana kita tidak mahu menjadi penyumbang kepada statistik 60% tadi, iaitu 60% bagi rakyat Malaysia yang ada penyakit ini, mereka ni dikesan lambat. Dan untuk itu jangan lupa untuk kita menghebah-hebahkan mengenai kempen yang dijalankan ini, iaitu Oli Man Can yang dibawakan oleh Tabung Amanah Kanser Urologi Universiti Malaya UM. Dan kita khususkan bulan November ini untuk kita dapatkan ataupun kita mempromosikan kesedaran kesihatan lelaki. Dan sekian daripada kami, saya Hafiz Azaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.